Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi hari ini untuk sambung pengajian sejarah Khulafa Ar-Rashidin. Setelah hampir sebulan kita berhenti sempena dengan World Cup dan semua orang pun busy tengok bola ke stadium. Hari ini kita jumpa lagi, alhamdulillah kita dapat sambung. Orang ramai, ada beberapa kawan-kawan tanya, suruh komen sikit pasal World Cup. So komen pasal World Cup. Bukan kawan-kawan kat sini, kawan-kawan dekat Malaysia. So komen apa yang berlaku kan. Tapi saya rasa ini mungkin satu-satunya benda yang kita tak perlu komen kan, sebab terlalu banyak komen. Semua orang bercerita tentang apa yang berlaku di Qatar. Buka Facebook je, kalau scroll down ni semua orang cerita pasal yang berlaku di Qatar. Perkara-perkara baru yang orang jumpa di Qatar. Banyaklah benda yang kadang-kadang bila kita baca, kita pun tertanya-tanya, betul ke Qatar macam ni? Kita pun kadang-kadang rasa macam confused balik. Tapi ala kulli hal, banyak orang bercerita, sebahagiannya perkara-perkara yang jarang boleh didapati di tempat lain, hanya berlaku di negeri ini. Sebahagiannya adalah budaya-budaya Islam yang orang lain tak kenal sehingga mereka datang ke negara Islam, mereka kenal. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik lah cerita apa yang berlaku ni kepada orang ramai. Tapi kita pun tak mau cerita bab tu sebab dah ramai orang cerita. Kita sebelum sambung kuliah kita hari ni, sebagai selingan sikit permulaan sebelum kita nak start tajuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ni sebagai orang Islam kan, satu benda penting yang kita kena selalu buat. Selalu ni maknanya memang betul-betul selalu. Kita tak boleh skip. Adalah membaca Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ni adalah satu proses. Dia satu proses yang semua orang pun sama. Dia akan mula merangkak membaca Al-Quran apabila dia belajar. Sehinggalah sampai dia pandai baca Al-Quran. Sampai sebutan dia tentang Al-Quran itu lancar. Semua orang kena melalui proses ni. Tak boleh berhenti. Dan kadang-kadang bila kita dengar orang membaca Al-Quran, secara tak langsung kita tahu orang ni dia selalu baca Al-Quran ataupun tidak. Bila dengar orang sebut je, taklah semestinya sebutan itu mesti sama dengan sebutan Arab. Sebab kita bukan orang Arab. Tapi apabila orang menyebut Al-Quran, kita tahu orang ni macam jarang baca Al-Quran ya. Al-Quran, itu salah satu hikmah Al-Quran. Al-Quran, apabila orang membacanya, pendengar akan tahu bahawa orang yang baca ni dia selalu berdamping dengan Al-Quran ataupun tidak. Walaupun sebutan berbeza, walaupun lahjat berbeza, tapi apabila seseorang menyebut perkataan-perkataan Al-Quran, akan terpancar daripada lidah dia yang dia ni orang yang baca Al-Quran ataupun tidak. Jadi kita kena selalu membaca Al-Quran. Satu perkara penting yang orang Islam kena buat, baca Al-Quran. Sama ada faham maksud ataupun tak faham maksud, itu urusan kedua. Tapi urusan pertama, lancarkan lidah dengan membaca Al-Quran. Kalaulah hidup kita katakan 30 ataupun 40 tahun kita iringi dengan membaca Al-Quran. Tiap-tiap hari, ataupun kalau tak boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap 2-3 hari sekali, ataupun tiap-tiap minggu membaca Al-Quran. Kalau proses itu berterusan dengan kita selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, akhirnya bacaan itu akan menjadi lancar. Bacaan itu akan mudah keluar daripada lidah. Itu yang kita nak capai dengan Al-Quran. Jadi, saya menyeru diri saya dan kita sekalian
Dalam pada kita menuntut ilmu, kita memperbanyakkan ilmu dalam bidang-bidang agama, jangan tinggal baca Al-Quran. Sentiasalah baca Al-Quran. Dan masuk cerita baca Al-Quran ni, saya nak kongsi sedikit. Untuk orang yang faham bahasa Arab pun, bila selalu baca Al-Quran, kadang-kadang tadabbur tu hilang. Tadabbur maksud ni hilang. Apabila benda tu dibaca sehari-hari, dia baca, dia ulang, tadabbur ni kadang-kadang akan hilang. Umpama orang yang menyanyi lagu. Bahasa kita kan banyak orang menyanyi lagu kan. Nak bagi perumpamaan, kita faham setiap patah perkataan yang orang menyanyi itu sebut. Tapi apabila orang tak bagi perhatian pada maksud perkataan tu, kadang-kadang dia hilang daripada ingatan. Dia hilang maksud, tadabbur tu hilang. Sehinggalah sekali-sekala apabila ayat tu disebut semula, kita dengar, baru terdetik semula. Ingat balik, ayat ni maksud dia sekian-sekian. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pergi di belakang imam-imam yang bacaannya bagus, dia berhenti di tempat yang bagus, dia punya sebutan tu menggambarkan maksud, dia boleh buat orang di belakang dia menangis. Walaupun kebanyakan orang di belakang dia tu memang dah baca Al-Quran dah berpuluh-puluh kali, dah khatam berpuluh kali, tahu apa yang dia baca tu. Tapi apabila diberikan penekanan, kadang-kadang tadabbur tu datang. Dan kebiasaannya, hari-hari biasa baca ni, tadabbur tu hilang, tak melekat dalam jiwa kita. Walaupun begitu, kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Samalah, saya pun, kita baca kadang-kadang ni, hilang tadabbur. Baca tu jadi macam sebutan di lidah. Sehinggalah, satu ketika, baru kita perasan balik, ayat ni maksudnya bagus. Maksudnya menceritakan benda yang kena dengan jiwa kita. Sehingga kita nak bagi masa untuk tadabbur, baru itu datang. Saya nak kongsi satu ayat ni. 2-3 hari lepas bila duk baca ni, lalu ayat ni baru perasan. Bila baca, maksud ayat ni bagus. Untuk saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun, pada ketika lain baca, kadang-kadang tak bagi perhatian. Lalu macam tu je. Allah Ta'ala takdirkan, 2-3 hari lepas bila baca ayat ni, terdetik, fikir. Nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Ayat ni dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang penghabisan ataupun penghujung bagi orang yang beriman dan orang kufur. Dalam surah Qaf, ayat yang bermula ayat 28. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Saya baru terperasan bila baca balik, baru perasan maksud ayat ni hebat, maksudnya besar. Walaupun sebelum tu bila baca lalu je, tiba-tiba terdetik. Ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Qaf bermula ayat 29 ni, ayat yang ke-28, maaf. Allah ceritakan nanti kelak di akhirat, orang-orang yang masuk dalam neraka nanti, mereka akan bergaduh sesama sendiri. Dalam neraka, siapa yang masuk, dia akan bergaduh. Orang ni akan salahkan kawan dia yang menyesatkan dia sehingga masuk neraka. Kawan yang disesatkan pula akan salahkan orang yang dia sesatkan. Aku tak ada kena-mengena dengan hang masuk neraka. Jin akan salahkan manusia. Manusia akan salahkan jin. Orang dalam neraka ni, apabila mereka melihat azab, nak bermula azab, kesakitan tu nak timpa kepada mereka, mereka nanti bergaduh sama sendiri. Semua akan salahkan yang lain. Hang punya pasal aku kena azab macam ni. Dan seorang lagi pula kata, hang punya pasal aku kena azab. Seorang lagi pula kata, ya Allah, bagi balik orang yang dulu telah menzalimi aku nak letak bawah tapak kaki aku nak pijak. Bergaduh sesama mereka. Apabila mereka bergaduh, pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah akan kata, kamu tidak perlu untuk bergaduh di hadapan aku. Kamu tidak perlu bergaduh untuk aku. Qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sesungguhnya aku telah berikan ancaman kepada kamu semua. Ancaman telah diberikan. Stop pergaduhan itu.
Ketika itu semua orang akan diam. Yang bergaduh ni, yang bergaduh orang menyalahkan sama saja, mereka akan diam apabila Allah bagi tahu kepada mereka. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ucapan ataupun perutusan Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Artinya Allah akan penuhkan neraka dengan orang-orang kafir, itu tetap akan berlaku, tidak akan berubah. Qaddamtu itu tidak wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dan aku tidak pernah menzalimi seorang pun hamba. Tak berubah dah. Yang mana Allah Ta'ala kata akan masuk neraka, tetap akan masuk. Dan kemudian pada ketika itu, dalam hadis disebutkan, Ibnu Abbas sebutkan, apabila diisi ahli neraka semua dalam neraka, ada kosong lagi neraka. Ada ruang untuk kosong. Ada ruang kosong. Sedangkan Allah telah janji kepada ahli neraka, Allah telah janji kepada penjaga neraka yang takkan kosong, akan sempit dan penuh dalam neraka. Penjaga neraka nanti akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal min mazid. Siapa lagi yang nak masuk? Siapa lagi yang nak masuk? Ada lagi tak yang nak masuk? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kaki di dalam neraka. Ulama tafsir beza pandangan lah. Ada yang kata maksudnya nak faham kat kita situasi itu. Bukan untuk nak gambarkan bagaimana sifat Allah dan sebagainya, tapi nak bagi faham situasi itu. Nak bagi faham bahawa sehingga, kata Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, sehingga Allah meletakkan kaki di dalam neraka. Pada ketika itu akan sempit dan bertemulah ahli-ahli neraka. Sempitlah mereka di dalam neraka. Sehingga tidak ada ruang walaupun untuk letak satu jarum di dalam neraka. Tak ada ruang, sempit betul. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada ketika itu kami akan berkata kepada neraka, dah penuh ke belum? Ketika itu neraka akan jawab, ada lagi tak yang nak tambah? Sebagai ulama tafsir kata, maksudnya neraka pada ketika itu akan jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah, ini dah memadai, dah penuh, tak ada apa dah boleh masuk. Ini dalam suratul Qaf. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang-orang yang akan masuk dalam neraka kelak. Sehingga mereka penuh, sehingga sendat neraka itu dengan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada penjaga neraka, dah penuh ke belum? Ketika itu dia akan jawab, tak ada dah yang boleh tambah, dah penuh dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga cerita tentang perihal ahli syurga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan kami akan dekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Syurga akan didekatkan kepada mereka. Dekat, mereka boleh jalan untuk masuk dalam syurga. Yang baru ni jalan pi Lusail, jalan jauh nak sampai Lusail tu, bas sesat ke apa ke, dalam syurga tak macam tu. Akan didekatkan dengan syurga. Langkah dia dekat-dekat, betul-betul dekat. Boleh jalan masuk tanpa rasa penat, dah sampai dalam syurga. Dah sampai, bukan berjalan jauh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang telah dijanjikan kepada setiap orang yang kembali kepada Allah dan menjaga dirinya daripada dosa. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Iaitu orang-orang yang takutkan Ar-Rahman dalam keadaan tersembunyi. Masa dia tersembunyi, dia takutkan Ar-Rahman, wajah biqalbin munib, dan datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Khasyar Rahman bil ghaib. Amalan yang dibuat di depan orang, tak kira. Kita tunjuk ke orang, tak kira. Walaupun kadang-kadang kita ikhlas, tapi itu bukan menjadi kayu ukur sebenar ketakwaan seseorang. Sebab kita boleh buat di depan orang. Kalau kita duduk ramai-ramai, qomat, semua kita akan pergi ke masjid. Kan? Sebab dah qomat. Semua orang pergi masjid, takkan kita nak duduk sembang seorang-seorang, kita pun pergi ke masjid sekali. Tapi yang dikira adalah bil ghaib. Apabila kita duduk seorang-seorang, macam mana? Itu dikira. Bila kita duduk seorang-seorang kat rumah, kan waktu maghrib bulan ni pukul 4.40 kan, 4.35. Time tu first half belum habis lagi. Game yang start pukul 4 tu, first half tak habis lagi. Di situ ujian sebenar. Nak pergi masjid kan, nak tunggu habis first half dulu ni. Di situ ujian sebenar. Balik-balik gol satu. Berapa kali dah macam tu. Di sini ujian sebenar. Apabila kita duduk berseorangan, yalah, diri kita ni ada kekurangan, ada kelebihan. Amalan kita ada kekurangan di sana sini. Tapi yang dikira
adalah ketika kita berseorangan dan orang tak tahu dikira macam mana. Itulah yang akan menjadi pertimbangan sebenar baik ataupun buruk seseorang. Akhirnya amalan akan ditambah, amalan akan dikurangkan. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas. Mudah-mudahan orang yang solatnya di masjid, Allah masukkan dalam syurga. Orang yang solatnya di rumah, Allah masukkan dalam syurga. Orang yang solatnya di awal waktu, Allah masukkan dia dalam syurga. Orang yang solatnya di hujung waktu, mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Orang yang bercampur amalan dia baik dan buruk, mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Tetapi yang dikira kedudukan manusia di mana? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia berada bersendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat seterusnya, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam syurga dengan tenang, itulah pada hari mereka dimasukkan ke dalamnya. Yaumul khulud, hari untuk masuk. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka nak akan ada dalam syurga tu mereka dapat, dan ada lebih daripada itu di sisi kami. Saya itulah bila baca-baca ayat ni, sekali lalu baru terperasan bahawa maksudnya besar. Maksudnya hebat untuk kita kongsikan bersama. Jadi mudah-mudahan ayat ni, nanti tuan-tuan kalau baca balik, bukalah kitab terjemah Al-Quran ataupun tafsir, renung-renunglah sama. Ini antara salah satu ayat yang kita boleh ambil iktibar. Baik, sambung cerita kita hari ini. Bismillah. Muka surat 473. Haji Rahman tak mai ni, balik Haji Rahman. Tak perasan pula. Dia rasa hafal tak? Okey, sambung cerita kita. Muka surat 473. Peperangan memerangi Romawi pada tahun 24 Hijrah. Ini kita cerita bab ini, penulis buku ni Ibnu Katsir menceritakan tentang tentera Islam di zaman Uthman bin Affan. Mereka sampai ke Rom dan mereka sampai ke utara Afrika. Dia tulis Afrika di sini, tapi kebanyakannya sampai ke utara Afrika. Umat Islam ni sampai bermula daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka telah membuka Mesir. Kita dah cerita dahulu kan, di bawah pimpinan Amr bin Al-As, dah sampai ke Mesir. Mereka sampai ke Iskandariah dan kebanyakan tempat-tempat di Mesir. Apabila mereka berjaya menguasai Mesir, pada ketika itu, sejak daripada zaman Umar lagi, sebahagian daripada tentera Islam berlaku pertembungan di antara mereka dengan Naubah. Naubah ni utara Sudan. Kalau dalam hadis diceritakan, banyak hamba abdi yang sampai di Madinah, Nubiyah. Nubiyah ni hamba abdi daripada Sudan lah, perempuan daripada Sudan. Jadi berlaku pertembungan di antara tentera Islam di Mesir pada ketika itu dengan Naubah, dengan Sudan. Dan mereka menang dalam beberapa pertempuran di bawah kepimpinan Uqbah bin Nafi' Al-Fihri. Uqbah bin Nafi' ni satu nama yang besar lah di Afrika. Di Afrika sampai ke Tunisia, Algeria, Morocco, di bawah tangan dia dibuka keseluruhan utara Afrika. Sudan juga sama. Jadi sebab dia stay lama di situ, daripada zaman Umar, zaman Uthman sampai Bani Umayyah, dia tetap di situ jadi panglima perang. Jadi di bawah kepimpinan Uqbah Ibnu Nafi' Al-Fihri, mereka berjaya menang dengan Naubah, kuasai Sudan juga, utara Sudan, Mesir sampai ke Sudan di zaman Umar. Dan pada ketika itu juga, apabila mereka dah berjaya menguasai Mesir, ramai orang yang ditindas oleh Kristian di Libya menyerah kepada mereka. Sejak zaman Umar lagi. Jadi, mereka berhenti untuk bayar cukai kepada Kristian, bagi cukai kepada orang Islam di Libya. Itu di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila beralih kepada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, polisi yang dibuat oleh Uthman, salah satu dia, kita ada cerita, Uthman telah menggantikan Amr bin Al-As dengan Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh, sepupu dia, yang bermasalah. Saya dah sebut dah minggu lepas, nanti kita cerita sekali lagi apa masalah dia. Uthman bin Affan tukar, Amr bin Al-As bawa balik, Abdullah ibn Abi Sarh menggantikan kedudukan dia. Dan apabila Ibn Abi Sarh menggantikan kedudukan dia, pembukaan kota-kota berterusan. Mereka buka Tarablus, Tripoli pada ketika itu, masih lagi di bawah kepimpinan Uqbah. Uqbah masih lagi jadi pemimpin sampai ke Tripoli. Asalnya kawasan Libya, barat Libya yang bersempadan dengan Mesir. Tapi kemudian tentera Islam sampai ke Tripoli.
Dalam riwayat disebutkan Tripoli ni dijaga oleh tentera Kristian sehinggalah Uqbah kena ambil masa sebulan untuk tengok macam mana pergerakan masuk. Akhirnya dia dapat idea masuk ikut jalan laut daripada utara, daripada atas sempadan di antara Eropah dengan Afrika. Jadi mereka masuk dan berjaya menguasai Tripoli, Tarabulus pada ketika itu di bawah kepimpinan Uqbah. Seterusnya, apa lagi yang berlaku? Muka surat 473 diceritakan tentang pertembungan di antara tentera Islam dengan Rom pada tahun 400 Hijrah. Di Palestin pada ketika itu, umat Islam dapat khabar bahawa Rom sedang menyiapkan tentera untuk mengalahkan mereka di Syam. Dan apabila berita tu sampai, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kirim kepada Al-Walid bin Uqbah untuk hantar tentera daripada Armenia dan Azerbaijan. Kita dah cerita sebelum tu, Al-Walid bin Uqbah buka di sebelah sana, Armenia, Azerbaijan, untuk support tentera di Syam. Dan demikian juga Salman ibn Rabi'ah dihantar bersama dengan Habib bin Maslamah untuk pergi ke Syam, lawan untuk mempertahankan wilayah Syam yang dah dibuka daripada zaman Umar, dan mereka berjaya. Dan disebutkan beberapa kisah di situ, antaranya apabila kisah di antara Habib bin Maslamah dengan isteri dia, apabila mereka nak serang pasukan Muriyah, Kristian Muriyah, Habib bin Maslamah ni salah seorang pemimpin tentera. Dia duduk ramai-ramai dengan panglima-panglima tentera bagi arahan. Dia cerita kepada mereka, kita kena serang Kristian pada waktu malam. Sebelum mereka berjaga waktu pagi, kita serang. Isteri dia dengar, Habib bin Maslamah, bini dia dengar, dan dia ni dah lah panglima, fighter. Bini dia pun fighter juga macam dia. Kira tally lah, laki bini fighter. Apabila dia dah cakap kat panglima tentera, bini dia dengar. Lepas tu bini dia tanya kepada Habib bin Maslamah, Aina mau'idi? Hang nak aku duduk dekat mana? Anak aku duduk di mana? So, hampa nak pergi perang. Malam ni nak pergi serang. Nak pergi serang mana ni? Aku nak duduk di mana? Kata Habib bin Maslamah kepada bini dia, mau'idaki suradiqu muriyah. Suradiqu muriyah awil jannah. Kata Habib bin Maslamah, tempat untuk engkau sama ada duduk di dalam khemah-khemah muriyah ataupun kita berjumpa di syurga. Salah satu. So, confidentnya Habib bin Maslamah, aku akan pergi. Aku akan buka kota-kota Muriyah ni. Hang boleh pergi ke kemah tu, tunggu di situ, aku akan sampai. Kalau tidak, kita sama-sama berjumpa di syurga. Dia masuk, dia pergi perang. Bini dia menyeluduk masuk, tunggu di dalam salah satu kemah orang Muriyah di Syam. Dan apabila tentera Islam berjaya buka, dia jumpa bini dia di situ. Sehingga orang katakan bahawa isteri kepada Habib bin Maslamah, ini perempuan pertama yang dibinakan untuk dia kemah di tempat musuh. So, laki bini, mereka masuk, mereka berjaya mempertahankan wilayah Syam. Kemudian, berlaku lagi pertembungan di Iskandariyah pada tahun 25 Hijrah. Iskandariyah pada zaman Omar telah pun ditawan oleh orang Islam, tapi mereka lawan. Pertembungan berlaku sekali lagi, Amr bin al-As pada ketika itu menang. Kemudian pada tahun 27, masa ni ditukar. Amr bin al-As dilucutkan jawatan, ganti dengan Abdullah ibn Abi Sarh. Uthman bin Affan beritahu kepada Abdullah ibn Abi Sarh, boleh tak kamu luaskan kuasa di seluruh wilayah Afrika Utara? Sampai ke hujung, sampai ke Andalus. Sebab Uthman, dia ada idea. Uthman ada gambaran yang mereka akan kuasai Andalus. Uthman tahu, Konstantinia tak boleh capai. Dia tak ada kekuatan untuk sampai Konstantinia. Dia tahu. Dan dia tahu sama ada daripada hadis dan sebagainya, kita tak tahu. Mereka akan buka Konstantinia daripada Andalus. Walaupun jarak Konstantinia dengan Homs, dengan Halab lebih dekat. Kan? Daripada Syam lebih dekat. Tapi Uthman tahu. Nanti kita ceritalah riwayat-riwayatnya. Mereka akan buka daripada jalan Andalus. Sebab mereka akan menyeberangi laut. Jadi Uthman ada cita-cita itu. Kuasai sampai ke hujung Morocco, kemudian kuasai Andalus. Dari situ mereka akan sampai ke Konstantinia. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tanya kepada panglima perang dia, kepada Abdullah ibn Abi Sarh, nak tak kamu luaskan penguasaan ke keseluruhan wilayah Afrika Utara? Dan kalau menang, bahagian yang patut aku dapat, 1/5 aku bagi kepada engkau, Abdullah ibn Abi Sarh. Khalifah ada 1/5 daripada zaman Nabi lagi.
dapat rampasan harta perang 1/5 bagi kepada khalifah, lagi 4/5 bahagi sesama tentera. Osman kata kalau hang boleh menang, kuasai keseluruhan utara Afrika, aku boleh bagi dekat hang 1/5 bahagian aku, hang ambil, aku tak mau harta. Abdullah bin Abi Sarh, sepupu dia, sahut cabaran tu. Ini kita nak balance antara dua benda. Di antara keikhlasan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ganjaran. Kan dua benda ni kena berdiri sama. Ada ketika kita boleh bagi tahu dekat orang kena ikhlas, kena berjuang di jalan Allah, menaikkan semangat orang. Tetapi ada ketika juga ganjaran ini menaikkan semangat orang. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan sahabat tentang kamu pergi perang. Innal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu berada di bawah payungan mata pedang. Nak ceritakan apa? Ada ganjaran. Kalau kamu mati dalam medan perang, kamu masuk syurga. Itu ganjaran akhirat. Demikian juga ganjaran dunia. Ganjaran ni penting. Orang sufi sebahagian kata tak boleh, minta ganjaran ni kira syirik. Tak, bukan. Agama tak ajak macam tu. Agama meraihkan jiwa dan sanubari manusia. Meraihkan jiwa manusia. Manusia sukakan akan ganjaran. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita syurga. Kalau kamu minta syurga, Nabi SAW kata minta Al-Firdaus. Minta yang paling tengah. Minta Al-Firdaus. Dan demikian juga apabila tentera pergi ke medan perang, ganjaran diberi kepada mereka. Kalau menang, kamu dapat harta rampasan perang. Kalau kamu kalah, kamu masuk ke syurga. Konsep ganjaran di dalam agama. Ada. Orang tanya, ikhlas tu macam mana? Seseorang yang beribadat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada dia semata-mata, itu ikhlas. 100% ikhlas. Seseorang yang beribadat mengharapkan Allah bagi kepada dia syurga, itu pun ikhlas. Seseorang yang beribadat mengharapkan Allah jauhkan dia daripada neraka, itu pun ibadat. Itu pun ikhlas. Itu pun ikhlas. Seseorang yang pergi perang, dia mengharapkan kalau mati, masuk syurga. Kalau hidup, bawa balik harta rampasan perang. Itu ikhlas. Baik. Apa hukum orang yang solat duha? Niat dia nak Allah bagi murah rezeki jadi kaya. Ikhlas ke tak? Ikhlas tak? Ikhlas tak? Pasal bang, sembahyang duha tiap hari. Aku sembahyang duha ni nak bagi Allah Ta'ala bagi rezeki, aku kaya. Dia kira ikhlas ke tak? Macam mana tu? Ikhlas. Selagi mana dia harap tu daripada Allah Ta'ala. Selagi mana dia harap tu daripada Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Sedekah mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hapuskan dosa dia, ikhlas. Sedekah mengharapkan Allah Ta'ala bagi ganti kat dunia 2 kali ganda. Allah ganti dekat dunia 2 kali ganda. Saya tahu ada para satizah yang kata tak boleh ni mengharapkan dunia. Tuan-tuan kalau tanya saya kata itu masih lagi ikhlas. Selagi yang dia harap tu daripada Allah Ta'ala. Tetapi apabila dia harapkan daripada makhluk, ini nama dia syirik. Itu nama dia syirik. Pasal apa hang semayang nampak macam warak semayang betul, sungguh kemah semayang hari ni. Biasa nampak semayang tunggang langgang je, hari ni nampak kemah, baca panjang, mulut pun terkumat kamit, mengaji semua sedap. Pasal apa? Tak, tadi ada satu pakcik main semayang kat sebelah, pakcik tu ada anak dara elok, so dia nampak aku semayang macam elok, mungkin dia bagi kat aku anak dara dia. Ini tak ikhlas. Sebab ini dia bukan buat untuk Allah Ta'ala, dia buat untuk pakcik tu. Dia buat nak bagi pakcik tu nampak, nak bagi anak pakcik tu, ini tak ikhlas. Tapi bila orang tu mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada Allah, ikhlaslah dia. Sebab kalau tak boleh, maka Nabi SAW takkan kata kat kita, sesungguhnya Allah takkan jadikan orang yang bersedekah itu muflis. Bila Nabi SAW cerita, tiap-tiap pagi akan ada 2 malaikat yang turun ke atas muka bumi, bagilah kepada orang yang sedekah ganti dan bagilah kepada orang yang simpan harta ni kehancuran kepada dia. Maksudnya nak bagi tahu kat kita, mengharapkan ganti harta yang lebih baik, itu okey. Tapi mestilah berharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada cerita kita, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu,
bagi tahu kepada Abdullah ibn Abi Sarh, bawa tentera buka utara Afrika, berjaya, bahagian aku hang ambil. Maka Abdullah bin Abi Sarh dia pun menyahut seruan itu, bermulalah perluasan kuasa di utara Afrika. Ketika itu mereka dah sampai ke Tripoli dan daerah seterusnya Subaitilah. Subaitilah ni di Tunisia. Dah habis lah, Libya ada kontrol sampai ke Subaitilah di Tunisia. Di Subaitilah mereka berdepan dengan Raja Subaitilah tu namanya Jurjir. Jurjir Raja Subaitilah yang diktator, yang kuku besi, yang paksa orang bayar kepada dia, dan dia ada tentera yang ramai. Jadi di Subaitilah ini berlaku pertembungan yang besar, tentera Abdullah ibn Abi Sarh lawan dengan Jurjir untuk menguasai kawasan ini di Tunisia. Pertembungan tu berlaku beberapa hari sehinggalah nampak tak ada perkembangan. Akhirnya dihantar bantuan oleh Osman bin Affan. Osman hantar Abdullah bin Zubair. Tentera bersama dengan mereka dipimpin oleh Abdullah bin Zubair pergi ke Subaitilah untuk tolong Ibn Abi Sarh. Abdullah bin Zubair, ini cerita kehebatan dia pula. Abdullah bin Zubair bila sampai ke situ, ketika ini nama dia belum disebut sebagai orang yang hebat berperang lagi lah. Dah ada sebelum tu, tapi bukan menjadi watak paling besar betul. Sehinggalah peperangan di Subaitilah. Abdullah bin Zubair bila sampai di situ, dia kaji peperangan mereka. Kata Abdullah bin Zubair, aku melihat orang lawan daripada pagi sampai tengah hari. Tengah hari, semua orang dah penat, mereka balik. Waktu zuhur, balik. Orang Islam balik ke tempat dia. Tentera Jurjir pun balik ke tempat dia, berhenti perang. Esok lawan lagi. Dalam sebahagian riwayat disebut, Abdullah bin Zubair bagi pandangan kepada Ibn Abi Sarh, apa kata, berterusan begini, sehingga akhirnya orang lalai. Orang anggap beginilah akan berlaku. Esok rutin yang sama. Lawan. Beberapa orang mati, yang tak mati penat, balik tidur. Jadi rutin. Abdullah bin Zubair kata, apabila telah jadi rutin, ini waktu yang bagus untuk kita buat perancangan lain. Abdullah bin Zubair kata, simpan kita punya tentera-tentera yang kuat, jangan hantar pergi perang esok. Simpan mereka. Bawa pergi tentera yang biasa aja. Sebab esok tu musuh beranggapan yang sama seperti hari-hari lain. Sparring je. Pergi lawan, penat balik. Abdullah bin Zubair kata, simpan tentera yang kuat. Sampai waktu zuhur mereka lawan. Apabila sampai waktu zuhur, kedua-dua kumpulan tentera berfikir yang okey, dah habis dah hari ni punya kota dah habis, balik rumah, esok sambung lawan lain, mereka pun balik. Ketika itu Abdullah bin Zubair bersama dengan tentera-tentera yang kuat, yang hebat, mereka teruskan menyerang tentera Jurjir. Dan akhirnya mereka berjaya mengalahkan Jurjir. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Jurjir ni dia naik kuda yang dia punya bodyguard perempuan. Bodyguard dia perempuan. Jadi Abdullah bin Zubair berjaya mendekati dia sehingga akhirnya baru dia perasan nak diserang, dan Abdullah bin Zubair telah berjaya bunuh dia, dan apabila dia dibunuh, tentera-tentera dia pun hilang, larikan diri, mereka ditawan. Dalam sejarah diceritakan Abdullah bin Zubair, dia punya watak dalam Subaitilah ni sama seperti watak Nabi Allah Daud ketika menewaskan Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan apabila Nabi Allah Daud bila pergi perang, ketika tu dia muda lagi, kecil lagi. Talut jadi ketua mereka. Selepas zaman Nabi Musa nak perang, Allah lantik Talut jadi ketua. Daud ni tentera kecil je di zaman Talut. Akhirnya Nabi Allah Daud alaihi salam, nama belum disebut, dia telah membunuh Jalut, ketua pemimpin lawan, dan semua musuh kalah. Cerita yang sama berulang kepada Abdullah bin Zubair di Subaitilah. Datang perang. Tujuan dia untuk nak sokong Abdullah bin Abi Sarh, tapi dengan tangannya dia telah berjaya membunuh Jurjir, dan akhirnya peperangan itu tamat dengan kemenangan kepada tentera Islam. Seterusnya, daripada tu nama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu disebut-sebut sebagai orang yang hebat dalam peperangan. Pertembungan di Andalusia. Di Andalusia, setelah berjaya menakluki sampai ke Tunisia pada ketika itu, kawasan itu tak banyak tempat sebab banyaknya adalah gurun Sahara yang tak ada orang duduk pun. Mereka kuasai semua bandar-bandar utama. Osman bin Affan radhiyallahu anhu hantar tentera untuk, ini percubaan pertama, untuk cross laut pergi ke Andalus. Kalau ikut ceritanya, mungkin peristiwa ni berlaku selepas Cyprus. Nanti kita cerita Cyprus selepas ni. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menghantar Abdullah bin Nafi' bin Qais dan Abdullah bin Nafi' bin Husain untuk
rentas sempadan membuat pertempuran pertama dengan Kristian di Andalus, di Spain, di Spanyol. Dan itu pertempuran pertama yang tentera Osman menang. Menang dalam pertempuran itu, tapi mereka tidak menetap betul di Andalus. Sebab kemenangan besar di Andalus nanti datang masa zaman Bani Umayyah di bawah kepimpinan Tariq bin Ziyad, itu lain nanti kemudian. Tapi di mana bermula pertempuran itu? Di zaman Osman bin Affan tahun 27, itu kali pertama mereka bertembung dengan Spanyol. Kata Osman bin Affan, innama Qastantiniyah tuftah min qibalil Andalus. Sesungguhnya aku tahu yang Qastantiniyah akan dibuka daripada jalan Andalus. Wa in iftatahtumuha kuntum syuraka man yaftahuha minal ajri wassalam. Kalaulah kamu berjaya membuka Andalus ini, maka kamu akan berkongsi kelebihan dengan orang yang membuka Konstantiniyah nanti. Dalam hadis, Nabi SAW sebut fadilat orang yang membuka Konstantiniyah. Kata Uthman, sesungguhnya Konstantiniyah akan dibuka daripada jalan Andalus. Kalau kamu berjaya sampai ke Andalus dan memenangi peperangan ini, nanti siapa yang buka Konstantiniyah, kamu ada bahagian juga. Konstantiniyah kat mana? Istanbul, Konstantiniyah, Istanbul. Jauh jarak ni. Daripada hujung Spain ke Istanbul. Jauh. Kata Uthman bin Affan, di situ permulaan kehancuran Konstantiniyah. Kamu buka dulu Andalus. Bahagian orang yang buka Istanbul nanti dapat kat kamu. Dan akhirnya mereka berjaya dalam pertempuran awal. Seterusnya, penaklukan Cyprus. 28 Hijrah. Cyprus dia macam buku ni. Buku Arab ni macam best sikit. Sejarah ni tuan-tuan. Dia kalau rajin membaca kan, kita kena compare Ibnu Katsir dengan Ibnu Asir. Ibnu Asir tulis Al-Kamil, Ibnu Katsir tulis Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir, ni cerita sikit selingan, dia punya trend, dia nak bagi kita faham cerita dalam masa yang sama, cerita yang sahih. Jadi kebanyakan cerita-cerita kontroversi, Ibnu Katsir dia skip, dia buang banyak. Dia banyak benda yang dia skip, ataupun kadang-kadang benda yang panjang, versi yang panjang dia buang. Jadi kalau nak baca buku ni, Al-Bidayah wa Nihayah, boleh faham. Tapi detail cerita tu kita hilang. Kalau cerita tu ada 3-4 version, kadang-kadang dia buang sikit. Dia ambil version yang dia nak je. Ibnu Asir ni pula, yang menulis Al-Kamil fi Tarikh, dia bubuh banyak cerita dalam tu. Dia kutip segala macam cerita yang ada, dia letak dalam tu. Kadang-kadang ada cerita yang kita nampak macam menghina para sahabat. Ibnu Katsir dia buang dah. Ibnu Asir dia tak buang. Dia bubuh dalam tu, dia buang sanad je. Cerita ada dalam tu, sanad dia buang. Jadi kalau baca ni, banyak cerita dalam ni. Kalau ikut, banyak cerita daripada berbanding dengan buku ni. Tapi kena hati-hatilah. Sebab dia sumber Syiah ke, sumber Sunni ke, semua dia sumbat. Bapak kepada sejarah kepada mereka dua orang ni, Ibnu Katsir dengan Ibnu Asir, siapa? Mereka punya king of history siapa? At-Tabari. Dia punya kepala At-Tabari. Buka At-Tabari pula, semua cerita ni dia bubuh dalam kitab dia dengan sanad semua sekali, yang pernah berkaji sendiri. Jadi At-Tabari ni penatlah baca sebab cerita sanad panjang baru sampai kat cerita. Jadi kalau nak tahu banyak, ini pilihan dia. Kalau nak faham cerita, ini pilihan dia. Kalau nak kaji, At-Tabari. Kalau nak senang, mai dengar kuliah macam ni. Apa pun tak payah buka. Macam-macam pilihan ada. Baik, sambung cerita kita. Pembukaan Cyprus. Okey, Cyprus ni duduk kat mana ni? Cyprus dia dekat dengan Homs. Wilayah Syria, antara Halab dengan Homs, dia tengah satu pulau lah. Jadi Cyprus ni pulau yang daripada Syria ke Turki, dia duduk kat situ. Dan ceritanya bermula daripada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, zaman Umar Al-Khattab. Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika dia berjaya menguasai Syam, dia berjaya menguasai Syam, Muawiyah ada cita-cita untuk sampai di Cyprus, dan juga mungkin daripada situ dia boleh sampai di Konstantiniyah. Tapi jalannya kena lalui jalan laut. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu minta izin kepada Umar.
wahai Sayyidina Umar, ni zaman Umar punya cerita, sebelum Osman lagi, boleh tak aku nak hantar tentera seberang laut daripada Cyprus, daripada Homs pergi ke Cyprus. Syria pergi ke kepulauan Cyprus, kita serang kepulauan tu dulu. Sebab pulau tu ada banyak hasil bumi yang bagus, buah-buahan dia bagus, makanan kita bagus. Dan pulau itu juga menjadi tempat Rom boleh buat dia punya setup camp untuk serang kita. Bahaya, kewujudan Cyprus ni bahaya kalau kita tak serang dahulu. Kata Muawiyah, inna qaryata min qura Homs la yasma'u ahluha nubaha kilabihim wa siyaha dajajihim. Muawiyah hantar kepada Umar, wahai khalifah, sesungguhnya perkampungan Homs boleh mendengar bunyi-bunyi salakan anjing daripada Cyprus dan boleh mendengar bunyi ayam-ayam mereka di situ. Terlalu dekat dan terlalu berbahaya. Ikut dah. Bahaya kita duduk sini kalau kita tak serang. Sebab dekat sangat. Anjing dia menyalak pun kita boleh dengar. Jom kita serang. Umar ni pula, dia takut laut. Bukan dia takut nak pergi berenang dalam laut. Dia takut nak hantar tentera turun ke laut. Apabila Muawiyah bin Abi Sufyan minta kepada Umar, boleh tak bagi aku kebenaran untuk masuk jalan laut serang Cyprus? Saya pun tak tahu pasal Umar dia tak suka laut. Betul tak ingat dulu zaman dia kita cerita Al-Ala Al-Hadrami. Al-Ala Al-Hadrami, masa orang buka Parsi, Al-Ala duduk dekat Bahrain. Dia pikiak, dia kata daripada Bahrain, kalau aku cross laut, aku boleh sampai ke Parsi, aku boleh serang, buka Parsi. Masa tu umat Islam dia menang Qadisiyah kot. Dia kata aku pun dia pun boleh menang Parsi juga. Jadi Al-Ala Al-Hadrami kumpul tentera dia naik kapal daripada Bahrain pergi ke Iraq untuk serang daripada jalan laut. Bila serang-serang, ini masalah lawan khalifah. Khalifah tak bagi. Walaupun Al-Ala Al-Hadrami ni, apa kelebihan dia? Ingat tak? Dia ni selalu satu orang yang doanya sentiasa dimakbulkan. Doa dia dimakbulkan. Dia pergi juga serang. Bila dia pergi serang, dah menang, tapi musuh buat? Musuh bocorkan kapal dia, tak boleh balik. Tak boleh balik, terperangkap. Apabila tak boleh balik, Al-Ala Al-Hadrami terperangkap, lepaslah utusan sampai kepada Umar, tolong hantar bantuan. Kami dah menang, dah perang, tapi kapal tak boleh balik. Tak ada transportation. Hantar masa transportation. Umar pecat dia. Umar kata, siapa suruh ikut jalan laut? Aku tak suruh ikut. Umar tolong dia pun, lepas tu Umar pecat dia. Ini Muawiyah try second time. Boleh tak? Dia pun nak cross laut juga. Umar Al-Khattab bila dengar tawaran Muawiyah, Umar hantar kepada Amr bin Al-As di Mesir pada ketika itu. Sifli al-bahar wa rakibuhu. Sifli al-bahara wa rakibahu. Wahai Amr bin Al-As, hang ni orang perang, orang laut lah. Tolong cerita kat aku apa pandangan hang tentang laut dan juga orang yang menyeberangi lautan, melalui lautan. Cerita Zat. Hatta kada dhalika ya'khudhu biqalbi Umar. Umar kata, cadangan Muawiyah ni nampak macam bagus. Umar tanya kepada Amr bin Al-As, cerita kat aku tentang laut. Kata Amr bin Al-As, inni ra'aitu khalqan kabiran yarkabuhu khalqun saghir. Wahai Umar, aku meneliti dan mendapati bahawa kalau nak bagi cerita bahasa yang hang faham ni, aku melihat makhluk-makhluk yang kecil sedang mendaki makhluk yang sangat besar. Makhluk kecil itu kita lah orang. Laut ni makhluk yang besar. Aku melihat makhluk yang kecil sedang mendaki makhluk yang besar. Laisa illa sama wal ma. Tidak ada yang di antara mereka melainkan langit dan juga air. In rakada kharaqal qulub. Kalaulah laut itu bersifat tenang, dia tak kacau kamu, dia buat diam-diam sahaja, maka jiwa kamu akan melupakan dia. Macam dia tak wujud. Dahsyat ayat dia. Kalau laut tu tenang, kamu tak tahu pun kewujudan dia. Relax je, tak ada apa-apa. Wa in taharraka azaghal uqul. Tetapi kalau laut itu bergelora, dia akan menghilangkan akal kamu. Amr bin Al-As kata, Umar, dua. Kalau laut tu tenang, dia ada ke dia tak ada, sama. Kamu akan seronok jalan macam biasa je. Tapi apabila dia bergerak, dia akan menghilangkan akal kamu. Yazdadu fihi al-yaqinul qillah wa syakkul kathrah. Akan menambahkan keyakinan orang yang sedikit dan juga keraguan orang yang besar. Hum fiha kadud ala ud. Mereka yang melalui Daud ini seperti mana ulat-ulat di atas kayu. In ma la gharaqa wa in naja baraqa.
Kalau mereka terpesong sedikit, mereka jatuh. Kalau mereka berjaya, mereka selamat. Bila mendengar jawapan itu, kata Umar Al-Khattab, "Walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq la ahmilu fihi musliman abada." Umar kata, demi Tuhan yang telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran, aku tidak membenarkan satu Muslim pun dihantar menyeberangi lautan untuk perang. Jangan pergi perang. Ikut laut. Waqad balaghani anna bahra Syam yushrifu ala syai'in minal ard fayasta'dhinullah fi kulli yaum wa laylah fi an yaghriqal ard. Sesungguhnya sampai kepadaku khabar bahawa lautan negeri Syam ini sentiasa memerhati muka bumi. Tiap-tiap hari dia minta izin kepada Allah pagi dan malam untuk menenggelamkan bumi. Wa kaifa ahmilu junuda ala hadzal kafir. Bagaimana aku nak membiarkan tentera menyeberangi kafir ni? Tu saya cerita tadi. Cerita ni tak ada alam ni. Macam mana Omar tahu laut ni macam cerita khurafat lah ni. Macam mana Omar boleh tahu laut Syam ni, dia tiap hari dia duk perhati nak makan orang je, nak tenggelamkan orang. Dia duk perhati, dia minta izin dekat Allah pagi dengan malam untuk nak tenggelamkan orang. Kata Omar, aku takkan benarkan tentera Islam lalu laut ni. Baik, ini beberapa isu kita nak bincang. Satu, riwayat ni mungkin tak sahih. Tak sahih lah. Yang kedua, mai dari mana cerita-cerita macam ni? Mana mai cerita macam ni? Dia datang daripada? Mana mai cerita ni? Lautan Syam tiap-tiap hari dia bergelora nak makan orang. Dia minta izin ke Allah Ta'ala. Boleh tak aku nak bagi tenggelam? Allah Ta'ala kata jangan tenggelamkan. Jangan tenggelamkan. Omar kata aku takkan hantar tentera Islam pergi yang laut macam tu. Cerita-cerita ni mai dari mana? Agak-agak mai dari mana? Siapa yang bawa cerita macam ni? Kebanyakan cerita-cerita begini datangnya daripada orang kampung lah. Orang kampung punya cerita lah, kan? Ini cerita-cerita orang kampung. Orang kampung cerita diwarisi satu generasi kepada generasi lain. Ataupun Israiliyat. Bani Israel cerita di kalangan mereka. Kalau kita tengok sikap para sahabat, berkenaan cerita-cerita begini, apa mereka buat? Selagi tak ada unsur khurafat, mereka cerita aja. Selagi tak ada unsur-unsur yang menjejaskan akidah, mereka cerita aja. Tak ada kufur, tidak mengkafirkan para nabi, tidak menghina para nabi dengan penghinaan yang betul-betul, tidak meletakkan sifat-sifat yang salah bagi Allah Ta'ala, mereka pun cerita aja sebenarnya. Dan cerita ni kebanyakan ni tak betul pun. Orang kampung cerita, bila sahabat dengar, sahabat pun cerita lah juga. Cepat cerita aja. Ala kulli hal, tapi Umar tak bagi kebenaran kepada Muawiyah. Wa billahi la muslimun wahidun ahabba ilayya mimma jawatir rum. Kata Umar Al-Khattab, sesungguhnya nyawa satu orang Islam lebih aku sukai daripada keseluruhan tentera Rom. Wa iyyaka an tu'rida ilayya. Aku bagi ancaman wahai Muawiyah, jangan duk bagi cadangan dilah. Jangan bagi cadangan bawa tentera masuk laut. Kemudian Umar berhenti. Muawiyah pun tak berani dah. Sampai Umar pun meninggal dunia. Umar meninggal dunia. Muawiyah ni pula, Umar takut laut. Dia suka betul ya dengan laut. Benda pertama dia buat, dia pergi jumpa Osman pula. Aku ada cadangan. Jom kita serang Cyprus. Ikut jalan laut. Dia suka perang ikut laut. Dia minta ke Osman pula. Apabila dia minta ke Osman bila fikir-fikir, balik kepada cerita tadi. Osman ada cerita, dan Osman tahu, ini dalam kepala Osman, kamu akan buka Konstantinia daripada jalan Andalus. Kamu nak sampai Andalus daripada Morocco. Zaman tu tak ada jambatan. Bukan zaman tu, zaman Lani pun tak ada jambatan juga. Dekat situ kan, tak ada jambatan. Kena cross laut juga. Jadi Muawiyah minta ke Osman, boleh tak aku nak seberang laut pergi sarang Cyprus dulu? Osman pun bagi kebenaran kepada dia. Osman kata kepada Muawiyah, tapi la tantakhibun nas wala tuqri' bainahum. Aku nak abang satu syarat. Jangan, sebab Osman masih menghormati keputusan Omar dulu, jangan pilih orang dan jangan undi orang. Bagi pilihan kepada mereka. Siapa nak ikut-ikut, dan siapa tak mau ikut, jangan paksa mereka menyeberangi lautan. Itulah bermula tentera pertama yang menyeberangi lautan, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka cross daripada Homs pergi ke Cyprus dan berjaya menguasai Cyprus. Dan satu lagi peristiwa,
Abdullah bin Abi Sarh hantar tentera sampai ke Andalus. Jadi ini dua pertempuran yang berlaku. Ketika itu juga antara tentera yang mengikuti rombongan perang kat mana ni? Rombongan perang Uthman bin Affan pergi ke Cyprus ketika itu, antara yang ikut serta Abu Darda ada di situ, Ummu Haram juga ada di situ. Kat mana tadi? Okey. Ummu Haram ada dekat situ, Abu Dhar dan juga Shaddad bin Aus, ramai sahabat yang ikut. Antara salah seorang yang ikut adalah Ummu Haram bin Milhan, isteri kepada Ubadah bin Samit. Ummu Haram, ada satu cerita, dalam buku ni diceritakanlah muka surat 477. Nabi SAW, satu hari Nabi tengah tidur. Nabi tengah tidur di rumah Ummu Haram pada ketika itu. Apabila Nabi terjaga, Nabi jaga masa tu, Nabi kata, innas min ummati uridu alayya ghuza fi sabilillah yarkabuna thabaja hadal bahar mithlal muluk ala al-asirrah. Nabi bangun, Nabi kata sesungguhnya ada satu kumpulan daripada umat aku yang mereka akan perang dan menang peperangan. Mereka akan menaiki lautan seperti mana raja-raja menaiki singgasana. Mereka akan lalu di lautan. Kemudian Ummu Haram kata kepada Nabi SAW, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah supaya aku ikut mereka. Aku bersama dengan mereka. Nabi kata, "Okey, aku doakan kau. Kau bersama dengan mereka." Lalu Nabi tidur balik. Nabi mimpilah, Nabi tidur, Nabi bangun mimpi, Nabi cerita, "Aku melihat umat aku, satu kumpulan manusia akan menyeberangi lautan sebagaimana raja-raja duduk di atas kerusi." Ummu Haram kata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Doa bagi aku jadi sebahagian daripada mereka. Nabi doa. Tu Nabi tidur balik. Nabi bangun, Nabi senyum. Apabila Nabi SAW senyum, Nabi kata, "Aku lihat sekali lagi satu kelompok manusia daripada umat aku akan menyeberangi lautan macam yang tadi itu. Dan mereka akan memerangi peperangan tu. Menang perang." Kata Ummu Haram, "Ya Rasulullah, doalah supaya aku tergolong dalam kelompok ni." Nabi SAW kata, "Anti minal awwalin." Nabi kata, engkau tak masuk. Engkau first tadi tu. Yang kedua tak masuk dah. Mimpi Nabi ni bukan macam mimpi kita. Mimpi kita mimpi, kita cerita ya. Tak ada apa-apa betul. Mimpi Nabi betul jadi. Semua mimpi Nabi betul. Nabi kata kat Ummu Haram, engkau yang tadi, yang first. Yang kedua tak ada. Dua sebab lah. Satu, Allah Ta'ala takdirkan mimpi Nabi ni betul. Dalam peperangan memerangi Cyprus tu, Ummu Haram mungkin satu-satunya orang sahaja yang mati. Dan dia mati bukan mati perang, dia naik atas baral, jatuh baral, tengkuk dia patah dan dia mati. Satu perang dia ikut dan dia mati di situ. Betul kata Nabi SAW. Dia tak boleh jadi tentera yang kedua. Dan yang kedua, betul lah Nabi kata Ummu Haram ikut kelompok yang pertama. Sebab kalau dia join perang sekali lagi, bila sekali lagi dia menang besar ikut laut? Ketika mereka buka Konstantinia. Buka Konstantinia tu zaman apa? Muhammad Al-Fatih. Yazid berlaku sikit, tapi yang betul-betul buka kemudian tu, puji-pujian tu dia kata zaman Muhammad Al-Fatih kemudian. Jadi lama lah nak sampai zaman tu. Maka betul lah kata-kata Nabi SAW kepada Ummul Haram, engkau yang pertama tadi. Kelebihan yang pertama itu untuk engkau, yang kedua tak dapat dah. Jadi itu berkaitan dengan pembukaan Cyprus pada tahun 28 Hijrah. Apa lagi peristiwa yang berlaku? Tahun 31 Hijrah berlaku pertembungan di Sawari. Sawari ni cerita dia tak banyak mana. Rom ketika itu dia marah dengan umat Islam. Dia bawa 500 kapal yang banyak betul-betul nak pergi serang orang Islam. Ibn Abi Sarah ada dekat situ dan mereka pun terkepung. Pikir-pikir apa nak buat. Tunggu Rom tidur malam sebab ombak memisahkan mereka. Hantar tentera, ikat kapal-kapal Rom sesama sendiri. Kapal ni ikat dengan kapal itu ikat dengan kapal lagi satu. Esok nak perang, Rom tak boleh jalan. Macam orang kena ikat tali kasut lah, kapal Rom semua terikat sama sendiri. Lawan punya lawan, sehingga akhirnya tentera Islam pun menang dalam peperangan Sawari. Walaupun Rom ramai. Tetapi di Sawari ni berlaku satu peristiwa penting. Ini perang yang cerita perang dia tak banyak. Tapi di sini berlaku mulanya pertembungan terhadap Osman. Orang tentang Osman. Siapa yang menghidupkan dia?
Dalam riwayat disebutkan dua orang, Abdullah ibn Abi Hudzaifah dan juga Abdullah ibn Abi Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka dua orang ni yang memulakan kritikan terhadap Osman. Antara kritikan mereka ketika dalam perang Sawari ni, mereka kata Osman tak bagus. Sebab satu, Osman tak ikut apa yang Nabi SAW, Abu Bakar dan Omar buat. Apa yang Osman tak ikut? Kenapa Osman lantik Ibn Abi Sarh? Sedangkan Osman telah memecat Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi daripada Mesir. Sahabat Nabi dipecat, digantikan dengan sepupu dia yang orang jahat. Bukan jahat sikit, jahat banyak. Ibn Abi Sarh ni, dia masuk Islam. Lepas tu dia murtad. Bukan setakat murtad. Apabila dia murtad, dia buat cerita ke orang kata, aku yang buat ayat-ayat palsu Al-Quran. Dia buat cerita. Nabi, dia sampaikan fitnah bahawa Al-Quran ni sebenarnya salah tulis dan sebagainya. Sebab dia penulis wahyu. Dia buat cerita tu. Apabila pembukaan kota Mekah, Nabi SAW kata, ada 7 orang tu kan, kamu jumpa mereka, bunuh mereka, sekalipun mereka bersembunyi di dalam kelambu Kaabah. Salah seorangnya Abdullah ibn Abi Sarh. Dia takut, dia pergi ke rumah Osman, dia kata tolonglah, selamatkan aku tak mau dibunuh. Osman kata, aku boleh cuba. Sepupu dia, aku boleh cuba, hang ikut aku. Pergi jumpa Nabi SAW. Osman kata, ya Rasulullah, Ibn Abi Sarh ni minta pendamaian daripada aku. Apa nak buat? Nabi kata, keputusan macam tadi. Orang-orang tertentu ni, walaupun mereka sembunyi dalam kelambu Kaabah, selak kelambu Kaabah, bunuh mereka. Yang lain-lain terima kemaafan daripada mereka. Tapi Osman kata, aku telah pun bagi jaminan keselamatan kepada dia. Nabi kata, okay, kalau kau bagi jaminan keselamatan, tak apa. Selamatkan dia. Zaman Abu Bakar, walaupun Ibn Abi Sarh dah masuk Islam dah. Dia masuk Islam masa tu, Abu Bakar tak bagi apa-apa layanan kepada dia. Kami terima hang pun sebab Osman je. Kalau tidak, hang dah kena bunuh dah. Nabi bagi direct, specific instruction untuk bunuh hang. Hang tak ada tempat. Dia masuk Islam, tapi Abu Bakar tak pandang dia sebelah mata pun. Zaman Omar tak pandang dia juga. Zaman Osman lantik dia untuk menggantikan Amr bin Al-As. Dan fahasuna islamuhu. Kita dah cerita kan, pembukaan Afrika ni, zaman Amr bin Al-As, di situ je, di Mesir dan juga Libya. Ibn Abi Sarh, Osman kata kat dia, hang boleh sampai buka utara Afrika semua, 1/5 hang dapat. Dan dia buka semua. Sampailah akhirnya, peperangan yang kita sebut ni, Sawari. Dia juga jadi pemimpin, buka. Dia tentera yang hebat, tentera yang bagus dan taat kepada Osman. Lepas dia masuk Islam kali kedua ni, dia tak buat masalah langsung. Cuma Abu Bakar dengan Omar dulu tak terima dia sebab dia ni pernah murtad dan Nabi pernah bagi arahan bunuh dia. Walaupun Nabi dah maafkan dia, tapi kesan tu ada, dia tak terima. Osman terima dia. Bila sampai peperangan Sawari ni, Abdullah ibn Abi Hudzaifah dan Abdullah bin Abi Bakar, mereka berdua menimbulkan persoalan. Pasal apa Osman boleh lantik dia ni menjadi pemimpin tertinggi? Dan daripada persoalan itulah, akhirnya jadi fitnah, akhirnya jadi pertembungan, akhirnya Osman dibunuh oleh pemberontak dan sebagainya. Itu kita akan cerita nantilah. Cuma yang terakhir ni, saya nak tutup cerita ni dengan pentingnya untuk taat pemerintah. Walaupun dia pun tak setuju dengan Osman, kan? Tapi jangan lawan terbuka, terutamanya dalam medan perang. Kerana fitnah ni apabila bermula, dia tak tutup dah. Walaupun tak setuju dengan keputusan Osman, tak setuju tak apa, ikut. Itulah sikap para sahabat yang utama. Amr bin Al-As, apabila dia dipecat, hang pecat aku Osman, aku balik. Abu Dzar Al-Ghifari, kita dah sebut minggu lepas kan, Abu Dzar Al-Ghifari, Osman kata hang balik daripada Syam. Dia balik daripada Syam, duduk di Madinah. Duduk dari Madinah buat masalah lagi. Osman kata hang duduk, jangan buat apa-apa. Dia minta izin, boleh tak aku nak keluar perseorangan? Osman izinkan dia keluar, taat kepada pemerintah. Tapi apabila mereka mula kacau bilau, mempersoalkan, akhirnya membawa kepada peperangan. Ini bukan saya nak kata jangan lawan pemerintah. Saya bukan cerita pasal politik Malaysia, ni nak cerita pasal dalam kes begini. Kes macam ni, ini penting. Ini antara permulaan fitnah yang berlaku di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia bukan dimulakan dengan orang yang kecil-kecil. Anak kepada para sahabat. Abdullah bin Abi Hudzaifah dan Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Dekat tu dulu, kita berhenti. Nanti kelas akan datang, kita boleh sambung cerita tentang peristiwa berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan satu lagi kan, apa yang penting, di antara perkara penting juga ketika ini
Muawiyah bin Abi Sufyan telah pun memegang banyak kekuasaan lah di wilayah-wilayah Syam. Kat mana saya jumpa tadi? Baik. Ketika peperangan Sawari ni, zaman tu, Muawiyah telah pun establish kedudukan dia di Syam. Kenapa? Pertama sekali, zaman Umar, ini penting, tuan-tuan kena faham juga, sebab yang back Uthman adalah Muawiyah. Dan nanti kita akan cerita akan datang apabila selepas Uthman dibunuh, Muawiyah tuntut kepada Ali, aku boleh taatkan hang. Satu je aku minta. Qisas dulu pembunuh Uthman, lepas tu kita akan taat. Sebab Muawiyah terlalu kuat di Syam. Macam mana Muawiyah boleh jadi kuat? Di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di Syam, siapa jadi pemerintah first kali, panglima di Syam? Zaman Umar dulu. Siapa pemerintah? First. Khalid. Kan? Khalid daripada Parsi, dia buka habis Parsi semua. Strategi Khalid yang dunia kenal, double envelope kita cerita dulu kan, dia serang daripada dua arah. Kejayaan dia di Parsi, pergi ke Syam. Lepas tu Umar pecat Khalid dan gantikan dengan Abu Ubaidah di negeri Syam. Abu Ubaidah ganti Khalid, sampailah Khalid akhirnya, Khalid meninggal dunia tak jadi panglima. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mati kena apa? Kena taun, kan? Abu Ubaidah kena taun. Apabila Abu Ubaidah kena taun, dia gantikan dengan Iyad bin Ghanam. Iyad bin Ghanam, apabila dia meninggal dunia, digantikan oleh Sa'id bin Judhaim. Sa'id bin Judhaim, apabila dia meninggal dunia pula, digantikan oleh Umair bin Sa'ad. Dan kemudian, kepada ketika itu di Syam juga, di Urdun wa Dimashq, Jordan dan Damsyik ketika itu dikuasai oleh Yazid bin Abu Sufyan. Asalnya. Lepas Yazid bin Abu Sufyan meninggal dunia, tempat dia diganti oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kira panjang umur anak dia, Yazid mati dulu. Ni bukan Yazid anak Muawiyah. Yazid anak Abu Sufyan. Anak dia mati seorang, Umar ganti dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Apabila diganti, ini kira Arab lah, Arab macam tu lah. Anak daripada berbuah nama bapa. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan kan. Pakcik dia ada nama Yazid satu lagi. Saya cerita dia pusing-pusing macam tu lah juga. Tapi ganti dengan Muawiyah. Apabila digantikan dengan Muawiyah di Damsyik dan Jordan, Abu Sufyan kata ke Umar, bagus tindakan kau, jaga silaturahim. Satu anak dia mati, ganti dengan Muawiyah. Dan kemudian apabila Umair meninggal dunia, wilayah Syam keseluruhannya dan juga wilayah Damsyik dan juga Jordan dibagi semua kepada Muawiyah. Ini zaman Uthman. Daripada nak hantar panglima baru, susah kan? Susah nak pecah dua ministry, nak hantar ramai orang, staf baru banyak. Gabung dua ministry, satu ketua. Jadi pemimpin pada ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tempat dekat-dekat. Qin Nasrin, Homs, Dimashq dengan Jordan. 4 negeri yang dekat-dekat. Kemudian di Palestin ketika itu Abdurrahman bin Alqamah. Apabila Abdurrahman bin Alqamah pun mati juga, Uthman buat apa? Bagus, ekonomi. 5 ministry bubuh jadi satu. Jadi 5 negeri ni, Homs, Palestin, Jordan, Dimashq, Qin Nasrin. Maksudnya keseluruhan kawasan yang besar tu lah daripada Syria, Jordan, Palestin. Hari ni gabung semua tu, hang jadi ketua Muawiyah. Muawiyah kuat dah di zaman Uthman. Sampai apabila Uthman telah pun dibunuh, ketika itu Muawiyah dia ada grassroots yang power. Apa orang panggil? Warlord. Warlord zaman tu bawa pedang. Warlord zaman kita jual beras. Tak sama. Tapi zaman tu warlord kuat. Muawiyah ni salah seorang lah. Berarti dekat dia dulu lah. Berarti dekat ni. Tak ada kena dengan politik. Kita sambung kuliah akan datang insya-Allah, cerita tentang kisah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada lagi tak? Okey ke? Tak ada soalan ke? Ni kalau masuk exam bukan setakat tuan-tuan dengan saya sekali fail. 5 negeri yang dikuasai Muawiyah. Hari ni kita ingatlah Qin Nasrin, Palestin, Homs, Jordan, Dimashq. Minggu depan, bukan tuan-tuan, saya sekali lupa. Ini bukan senang nak ingat punya cerita ni. Kita kena sentiasa membaca. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.